اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka. Kami tidak memberati diri seseorang dengan kewajiban melainkan sekadar yang terdaya olehnya. Mereka lah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Dan kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka. Di dalam syurga yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat masing-masing. Dan mereka pula bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayah petunjuk untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran dan mereka diseru. Itulah syurga yang diberikan kamu mewarisinya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.
Dan apabila ahli-ahli syurga itu berada di tempat masing-masing, berserulah mereka kepada ahli neraka dengan berkata, sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami. Semuanya betul. Maka adakah kamu juga telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul? Mereka menjawab, memang benar ada. Kemudian berserulah penyeru, yakni malaikat, di antara mereka. Kedua-dua puak itu menyatakan bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Iaitu mereka yang menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain dari menurut jalan Allah dan mencari halang menjadikan jalan itu bengkok terpesong. Dan mereka pula tidak percayakan hari akhirat. Dan di antara keduanya, syurga dan neraka, ada tembok Al-A'raf yang menjadi pendinding. Dan di atas tembok A'raf itu ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seorang dari ahli syurga dan neraka itu dengan tanda masing-masing. Dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan memberi salam katanya. Dengan memberi salam katanya, Salamun alaikum. Salam sejahtera kepada kamu. Sedang mereka sendiri belum lagi masuk syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Selagi dalam penafsiran suratul A'raf, surah yang ke-7 pada juzuk yang ke-8, bermula ayat 42 sehingga ayat 47. Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan dan orang-orang yang beriman, walladzina aman, serta beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak pernah membebankan perintah kami kepada mereka, melainkan mengikut kemampuan mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah penghuni syurga yang sebenar. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kalau ayat sebelum ini, itu ayat yang ke-42 atau sebelumnya, ayat yang ke-40, yang ke-40 dan 41, menerangkan bagaimana kedudukan orang-orang kafir. Bahawa orang-orang kafir itu, mereka tidak akan dapat masuk syurga. Dan mereka akan kekal di dalam neraka. Dan mereka akan dibakar dengan api neraka yang hamparannya daripada api neraka dan penutupnya daripada api neraka. Demikian balasan orang-orang yang mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, yang melanggar perintah Allah. Menjadi kebiasaan Al-Quran atau disebut sunnah Al-Quran akan mengumpulkan di antara amaran dengan amaran Allah Ta'ala ataupun azab Allah dengan balasan syurga Allah. Setiap kali kita baca Al-Quran, bila Allah Ta'ala menceritakan azab orang kafir, nescaya Allah akan ikuti dengan balasan baik bagi orang beriman. Kalau Allah Ta'ala menyebut dahulu tentang balasan orang yang baik, yang bertakwa, maka Allah akan menyebut tentang azab bagi orang-orang yang menentang perintah Allah. Maka ini sunnah Al-Quran. Kenapa? Supaya manusia cepat membezakan. Supaya manusia bezakan, mana kamu nak azab ke atau nak syurga. Perbezaan ini perbezaan yang cepat. Bila Allah menyebut orang yang derhaka Allah dengan sifat mereka serta habuan mereka atau kesunahan mereka, kemudian Allah Ta'ala menyebut orang beriman dengan sifat mereka dan juga balasan Allah pada mereka. Jadi manusia akan bila membaca ayat-ayat ini cepat dapat membezakan. Dan mereka perlu buat pilihan. Apakah mereka ingin menjadi orang yang kafir? Orang yang menyekutukan Allah, orang yang melanggar perintah Allah, yang tempatnya dalam neraka, atau menjadi orang-orang yang beriman dengan telus imannya dan sibuk dengan amal-amal yang soleh. Bila Allah Ta'ala menyebut, sesudah menyatakan, dan orang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini dipanggil jumlah i'tiradiyah. Maksudnya, dan orang beriman serta beramal soleh. Maka Allah menyebut, ulaika ashabul jannah. Dia kepahamannya ataupun asas ayatnya ialah orang beriman dan beramal soleh, mereka penghuni syurga.
tiba-tiba Allah bawa satu jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah maksudnya satu statement yang berada di antara dua ayat. Dua ayat bagi menjelaskan tentang mereka yang beramal soleh tadi bukanlah yang beramal soleh dengan melampau-lampau, tapi mereka melakukan dengan kemampuan mereka. Dan Allah pun tidak pernah mensyariatkan perintahnya dengan cara melampau-lampau atau dengan kata lain membebankan. Semua perintah Allah itu bersifat mudah, bersifat senang, semua. Sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat. Di antaranya bila Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah mengikut kemampuan kamu. Di antaranya Allah menyatakan, ma ja'alallah fid din min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan dalam agama ini ada kesukaran. Seolah-olah nak beritahu orang beriman dan beramal soleh itu, apa itu amal soleh? Yang mereka buat tanpa sebarang bebanan. Yang disyariatkan tanpa sebarang bebanan kepada mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ialah penghuni syurga. Macam kita bawa ayat, ini panggil jumlah itu kita sebut. Mamak pergi ke kedai. Okay, mamak pergi ke kedai. Itu ayat dia. Maka bila kita nak sebut jumlah ayat teradiyah, mamak, adakan yang duduk sebelah rumah tu, dia yang kerja kat JKR tu, pergi sekian. Dibuat pengenalan. Ini panggil ayat teradiyah. Orang yang beriman, mereka berada dalam syurga. Itu asasnya. Tapi di sini Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tak buat satu benda yang dibebankan pada mereka. Jadi Allah tidak membebankan amal soleh pada mereka. Semua amal-amal yang Allah perintahkan, baik kewajibannya dan sunatnya, suatu benda yang mampu dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah menyebut, hum fiha khalidun. Mereka ini kekal di dalam syurga. Lalu Allah menyebut apa yang berlaku dalam sifat ahli syurga. Bila disebut yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang beramal ini bukanlah satu bebanan bagi mereka, dan Allah tidak pernah membebankan mereka melakukan amal soleh yang di luar kemampuan mereka, maka Allah menyebut sifat ahli syurga. Maksudnya bila seorang masuk syurga, apa yang tidak ada dalam dirinya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabut dalam dada, dalam jiwa, dalam hati orang-orang yang beriman itu sebarang sifat kedengkian. Perkataan ghillin, artinya orang-orang beriman, waktu mana mereka masuk syurga, mereka tidak ada sifat ghulul. Ghulul ini sifat dengki, sifat hasad, sifat permusuhan yang merupakan penyakit-penyakit dahulu di dunia yang tak mungkin kita lepaskan. Mereka dia ada sikit sebanyak. Hati kita ada marah ke orang. Kadang-kadang tak payah tengok jauh, kita marah pasangan kita. Adalah benda tak puas hati. Kita nak marah anak kita nak marah kawan rapat kita. Walaupun tiap-tiap hari kita berkawan, ada. Kadang-kadang ada dengki kita juga. Benda tu ada. Cuma bagi orang yang beriman, beramal soleh, dia lawan, dia mujahadah. Namun dalam syurga nanti, benda tu sedikit pun tak ada. Sekelumit pun tak ada. Begitu bahagianya ahli syurga. Tingkat dunia ni tuan-tuan, walaupun kita sebut bahagia, jauh di sudut hati kita barangkali ada marah orang tu, marah orang ni, tak puas hati. Yang tu tak puas hati orang ni. Ada je benda tak puas hati kita. Ada, sikit sebanyak pun ada. Cuma beza saya katakan kalau orang beriman disedar, dilawan, mujahadah, di just ignore, di just buat tak peduli. Tetapi dalam syurga kelak tak ada benda ni. Tak ada cemburu. Tak ada kita nak marah. Tak ada nak kecil hati. Tak ada kita nak hasad, tak ada kita nak dengki. Kalau seorang berada syurga sekian, yang ni syurga sekian, tak ada orang dengki. Semua tenang dalam keadaan syurga. Semua berkasih sayang. Sebab itu disebut dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Iza khalasal mu'minuna minan nar. Hubisu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Faqtassa lahum mazalim kanat bainahum fid dunya. Hatta idza hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhul jannah. Walladhi nafsi biyadihi inna ahadahum bimanzilihi fil jannah adallu minhu bimaskanihi alladhi kana fid dunya." Kata Nabi SAW, bila orang beriman semuanya dah keluar daripada neraka, semua. Ada orang beriman yang langsung ke syurga, tapi ada sebahagian masuk neraka dulu, diazab dengan dosa dan kesilapan mereka. Maka Allah selamatkan, Allah keluarkan semua orang beriman daripada neraka. Lalu mereka ini akan berhenti seketika pada tempat qantarah.
Satu tempat tinggi antara syurga dan neraka. Tunggu sekejap. Faqtussalahum mazalim. Maka kalau ada sikit sebanyak kesilapan lain yang masih ada, maka akan dikisahkan di situ. Hatta iza huzzibu, sehingga semuanya dah baik pulih, wanuku, dan dibersihkan, udhina lahum, barulah dibenarkan masuk syurga. Demi diriku yang berada di tangannya, seseorang itu lebih mengenali tempatnya di syurga berbanding dia mengenali rumahnya di dunia. Baik. Ada beberapa perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut. Pertama ialah siapa yang ada iman, dia akan masuk syurga. Dan kesalahan-kesalahan dia sesama dia, sebahagiannya diselesaikan daripada mahsyar dengan diambil amalan dan sebagainya. Dan sebahagian lagi bila dibakar dan neraka kerana keadilan Allah. Dan sebahagian lagi dimaafkan bila mereka dah keluar neraka, ni sebagai orang beriman. Lalu kalau ada perbalahan sesama mereka lagi yang belum habis, maka Allah selesaikan di situ. Masing-masing menyelesaikan. Yang ni maafkan, lalu mereka berpimpin tangan pergi ke syurga. Adalah buah-buah gaduh ni. Gaduh-gaduh kecil-kecil ni ada, bukan tak ada. Maka yang kecil-kecil ni, dia akan selesai sebelum masuk syurga. Mereka ini diletakkan di satu tempat, dia panggil qantarah, satu tempat tinggi, syurga neraka. Lalu di situ mereka selesaikan. Yang mungkin ada kucing berak rumah dia yang marah dulu, yang mungkin adalah silap jentik hidung ke, adalah silap-silap tertentu, dimaafkan di situ. Kemudian kata Nabi SAW, ahli syurga, bila Allah announce saja, Allah maklum saja, dia berada di syurga, mereka dah kenal tempatnya di mana, bahkan mereka lebih kenal tempat dia berbanding rumahnya di kampung. Artinya Allah beri dia satu ilmu, tahu tempat duduk. Contoh kita kalau naik bas, tuan-tuan naik kapal terbang, kan dibagi tiket, ada seat tempat duduk kita. Okey, tempat duduk kita 39A ataupun 39L. Kita dah 3L, kita ada 3 lorong ni misalnya. Yang ada A, B, C, D, E, F, G, H, D dan seterusnya. Dan 3 link. Jadi kita mungkin 39H misalnya. Oh, ni memang tengah ni. Kita yang biasa naik flight ni kita tahulah. Tapi kita masih mencari-cari juga. Intai nombor atas. Kadang-kadang ada kapal terbang kecil, ada besar. Ada kapal terbang besar, kalau nombor 30 tu masih lagi tengah. Kalau kapal terbang kecil 30 tu memang dah kat ekor dah. Duduk kat ekor. Duduk kat dapur. Jadi bila kita tengok tiket kita tu ada nombor, kita cari. Dan kadang-kadang perlukan bantuan. Walaupun saya kata dah biasa naik kapal terbang. Kita naik bas pun sama, okey ni nombor seat kita. Kita pun cari juga ni, nombor seat, nombor 5. Kita pun duduk. Mana-mana tempat kita pergi yang ada nombor kita cari. Rumah kita ada alamat. Kita balik rumah kita tahu alamat rumah kita macam ni. Macam ni. Tetapi orang beriman, bila Allah masukkan mereka dalam syurga, mereka lebih kenal tempat mereka dalam syurga lebih daripada mereka kenal rumah mereka di dunia. Jadi bila Allah tetapkan seorang masuk syurga, dia dah tahu tempat dia kat mana. Sudah ada penyambuk-penyambuknya. Sudah ada orang yang memanggilnya dari jauh lagi untuk diiring ke syurga. Ini hebatnya syurga yang di tempat tinggal orang beriman. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, yuhbasu ahlul jannah ba'dama yajuzuna as-sirat hatta yu'khad li ba'din min ba'din zalamatuhum fid dunya fayadkhuluna al-jannah wa laysa fi qulubi ba'dihim ala ba'din ghillun. Apabila orang beriman sudah melintasi sirat, lalu oleh kerana masih ada lagi kesilapan sesama mereka, mereka ini akan diselesaikan di situ dahulu sebelum masuk syurga. Lalu kemudian mereka masuk syurga dalam keadaan hati mereka tidak menyimpan apa pun kemarahan, kebencian, dengki walau sedikit pun. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau kita kata ustaz saya ni, saya tahu dia orang baik, tapi dalam hati saya adalah benda saya kecil hati dia. Adalah benda saya nak marah dia, adalah benda saya tak senang dengan dia. Dia pun sama. Sebab itu kita kadang-kadang, kita memang sama-sama beriman, tapi ada benda tak puas hati, kita pun berjarak. Kita pun saling menjauhi. Kerana sebab-sebab itulah. Maka nanti, benda tu akan diselesaikan. Dia bukan maksud kita mati selesai, tak. Bila kita mati, kita akan dihisap. Sebagian dosa itu dan ini, lepas tu nanti, apa benda yang menjadikan kita tak puas hati dulu di dunia, akan diselesaikan sebelum masuk syurga. Ada riwayat menyebut, mereka akan berdiri antara syurga dan neraka.
Riwayat kedua menyebut mereka ini selepas melintas sirat dan perjalanan nak masuk syurga, sebelum ke pintu syurga mereka selesai dulu. Okey, kosong-kosong lah kalau kita kat sini kosong-kosong. Tapi kosong-kosong dalam tu ada lagi 5-6. 5-6. Ada lagi 5, ni dia ada 6. Kosong kat mulut. Ni memang kosong-kosong betul. Kat mulut kosong-kosong, kat hati kosong-kosong. Ini yang disebut wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami buang semua dengki. Kami buang semua sifat marah, sifat tak puas hati, kami buang semua. Diriwayatkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inni la arju an akuna ana wa Uthman wa Talha wa Zubair min alladhina qala Allah ta'ala fihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana." Kata Sayyidina Ali, aku harapkan nanti akhirat kelak aku, Uthman, Talha, Zubair di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala akan hilangkan sifat tak puas hati dalam kami. Dan kita tahu sahabat-sahabat ni bila mana Rasulullah wafat, bila mana Awaqah Umar wafat, maka berlakulah sedikit ketegangan sesama mereka. Cuma kita ni tuan-tuan macam anak. Bila mak ayah kita gaduh ni, kita jangan cakap banyak. Diam je lah. Itu mak ayah. Para sahabat ni dia macam mak ayah kita lah. Mereka ni adalah khilaf sesama mereka. Berbalah. Sehingga membawa pada perang, sehingga membawa pada sekian-sekian. Sehingga mereka pun sama. Adalah clash tadi sehingga mereka tak nak berjumpa, tak nak bertegur. Namun kata Sayyidina Ali, aku harap perbalang ini cuma di sini. Nanti akhirat kelak Allah buang semua sifat ini. Maksudnya Allah Ta'ala freekan semua daripada sifat ini. Allah ampunkan kami semua. Okay, ini di antara penafsiran ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, tajri min tahtihimul anhar. Mereka akan masuk dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali Allah sebut syurga, Allah menyebut beberapa sifat. Sifat pertama Allah sebut kekal. Sifat kedua Allah menyebut tentang sungai dalam syurga. Kenapa dia sebut sungai? Tuan-tuan, kerana air merupakan sumber kehidupan. Air sumber ketenangan. Kerana air itu sumber kepada kesuburan. Kita kalau sebut jannah ni, dalam bahasa Melayu kalau kita nak terjemah, maksudnya kebun. Jannah, kebun. Tapi kita dah terjemahkan syurga. Allah menamakan syurga itu sebagai jannah. Kebun-kebun. Untuk menunjukkan dia senantiasa menghijau. Ia subur, fresh udaranya, segar. Diikuti dengan air yang mengalir. Kerana manusia bila melihat air yang tenang, air itu mengalir, hatinya tenang. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lebih gembira, lebih ceria. Maka Allah nak sifatkan gambaran zahir syurga itu sudah menenangkan kita. Dengan kehijauan, dengan air. Kata hari ni kalau nak cari tempat macam tu, tempat paling mahal. Tempat yang menghijau dan punya sumber air yang mengalir. Ini cukup menawan hati manusia, ini cukup. Atau keinginan manusia membentuk tempat itu. Orang kaya-kaya, rumah dia ada tanah luas, dia akan buat bentuk kebun, taman, kemudian ada air mengalir, buat jambatan kecil sikit. Tak ikan, tak itu. Itu gambaran mereka cuba buat. Allah Ta'ala sudah sediakan lebih hebat pada itu. Sebab dalam syurga itu bukan sungai, sungai-sungai. Dan Allah sebut dalam suratul Hadid, sungai susu, sungai arak, sungai madu, dan sungai daripada air yang begitu jernih, yang begitu mempesonakan. 4 jenis sungai. Madunya, susunya, araknya dan air yang begitu nyaman. Hebat yang tak ada di dunia. Kita kat dunia air pun keruh. Air pun banyak sampah. Sekian-sekian. Dan itu dilema keadaan dunia hari ni, air-air yang tercemar. Sehingga bila air tadi tak boleh minum terus, kena rawat dulu. Kena tapis dulu. Kita dulu nak minum senang, hari ni mana ada air kita boleh minum direct. Melainkan dirawat. Kita pun ada mesin-mesin penapis air macam-macam. Yang tapis dekat paip utama, yang tapis dekat sink lain pula, yang tapis nak minum lain pula. Lepas tu yang tapis teh tu lain pula, tapis lagi. Banyak penapis kita. Di sana tiada tapisan. Terus kena bersih. Kemudian Allah menyebut, waqalu, dan penghuni syurga berkata. Sewaktu mereka masuk syurga, mereka kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi hadana lihada. Kerana Allah lah yang memberi petunjuk kepada kami. Dengan agama ini. Wa ma kunna, kami tidak mungkin mendapat petunjuk. Linahtadiya, laula an hadana Allah. Kalau Allah tak bagi petunjuk. Laqad ja'at rusul rabbina bilhaq. Rasul kami telah membawa berita yang benar. Wa nudu, lalu malaikat berseru pada penghuni syurga. Tilkumul jannah, itulah di syurga-syurga. Uristumuha, yang dimilikkan kepada kamu. Yang kamu mewarisinya
bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu amalkan. Baik, berhubung dengan ayat ini, di mana yang pertama Allah Ta'ala menjelaskan bahawa ahli syurga bila mana masuk syurga, mereka amat bersyukur. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita di dunia lagi, kita diminta bersyukur dengan hidayah ini. Kerana kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah, kita tak mungkin Islam. Kita tak mungkin beriman, kita tak mungkin melakukan amal soleh. Ia bukan daripada kemampuan kita, melainkan daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berkata, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu yang kita sentiasa baca dan bersyukur kepada Allah. Tuan, lepas salat subuh kita baca, lepas tiap fardu kita baca, kita mana kita nak tidur kita baca, bila bangkit tidur kita baca. Kenapa? Kita berada dengan iman. Bila siapa yang membaca ayat ini, maka Allah akan jaga iman dia. Sebab bila kita bersyukur, maka Allah Ta'ala akan jaga, Allah akan ikat nikmat. Nikmat itu perlu diikat dengan syukur kepada Allah. Kata Alhamdulillah menunjukkan lafaz syukur yang hebat. Maka syukurlah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang malaikat-malaikat yang menyuruh kepada penghuni syurga dengan berkata, tilkumul jannah, itulah dia syurga-syurga. Baik, apakah syurga ini kita masuk dengan amalan atau dengan rahmat Allah? Sebab di sini disebut, itulah syurga yang kamu milikinya dengan apa yang kamu kerjakan dulu di dunia. Yang kamu amal soleh dulu, yang kamu buat baik dulu. Apakah kita masuk syurga dengan rahmat Allah atau dengan amalan? Di sini kita ada tafasil atau tafsir. Kata Imam Qurtubi, seorang masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi kedudukannya dalam syurga bergantung pada amalan dia. Kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "La yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah." Tak ada seorang pun masuk syurga kerana amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Lalu sahabat kata, apakah Tuhan juga tidak masuk syurga kerana amalan? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, wala ana, saya pun begitu. Illa an yatagammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Tetapi Allah telah merahmati saya dan memberi kurniaan kepada saya. Kerana itu saya masuk syurga. Jadi semua orang asas masuk syurga dengan rahmat Allah dan dengan kelebihan kemuliaan yang Allah berikan. Tetapi bila mana kita berada dalam syurga, tempat kita kat mana? Tempat kita berdasarkan kepada amalan-amalan kita. Disebut dalam satu asar. Bahawa bila mana dia suruh ahli syurga masuk syurga, lalu dikatakan kepada mereka, ambillah tempat-tempat kamu berdasarkan amalan-amalan kamu di dunia. Dia macam gini tuan-tuan, semua boleh masuk kapal terbang. Lepas tu siapa business class, siapa economy class, siapa duduk dekat emergency, sampai duduk kat dapur. Semua tu berdasarkan kepada tiket dia bayar berapa. Hot seat ke dia ambil first class ke, business class ke, dia ambil yang mana. Berdasarkan apa yang dia dah bayar. Tapi masuk kapal terbang tu ialah kurniaan. Semua boleh masuk. Tapi duduk tempat berdasarkan sekian. Okay, semua boleh masuk stadium. Semua boleh masuk stadium bola ni. Tapi tempat mana nak duduk, berdasarkan pada tiket kita beli. Yang ni beli tiket harga RM20,000. Grandstand lah, duduk depan sekali. Boleh cium pemain. Dekat ni. Yang ni beli tiket murah, RM5, RM10. No, atas bumbung. Tapi suara dia kuat sekali. Artinya, begitu gambaran. Setiap orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Tempat dia kat mana? Amalan dia di mana? Sebab Allah dengan keadilan dia. Allah menghukum kita berdasarkan keadilan Allah. Maka bila seorang tu dia buat amal banyak, maka layaklah dia untuk ditempatkan tempat yang baik. Sebab ini sifat adil Allah. Maka bukanlah sifat adil Allah kalau sekiranya orang tu buat baik banyak, dapat sikit. Yang ni buat baik sikit, dapat banyak. Bukanlah ini konsep keadilan yang dipahami begitu. Allah itu maha pemurah dan maha adil. Maka sebab itu bila Allah azab seorang hambanya, Allah azab dengan keadilan dia. Dia ada dosa tu. Allah tak azab saya saja. Kalau seorang tu masuk neraka dengan keadilan Allah. Bila seorang itu masuk syurga dengan kurniaan Allah. Kemudian tempatnya di mana? Berdasarkan amalan. Kan itu Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini bila Allah kata, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu usahakan. Dengan apa yang kamu kerjakan.
Baik, sesudah Allah Ta'ala menceritakan, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Dan ahli syurga begini gambaran dia. Dia masuk dalam keadaan tak ada dengki, tak ada marah, tak ada benci pada sesiapa. Mereka di dalam syurga amat bersaudara, berkasih sayang. Lebih rapat daripada apa yang mereka gambarkan sebelum ini. Yang gaduh sikit-sikit, yang gaduh di dunia dahulu, tidak ada lagi pergaduhan. Tak ada lagi. Dah walaupun kita cerita dulu, kita lawan kampung, lawan daerah, tak ada. Sama orang beriman, hilang benda tu. Dulu misalnya mungkin berebut power, gaduh tak habis-habis ni. Dah 7 keturunan dah gaduh tak habis lagi. Dah tak ada dah begitu. Dulu mungkin gaduh nak jadi pengusi surau, gaduh. Sampai mati gaduh. Sampai sana dah tak ada dah gaduh. Habis. Allah buang semua. Kalau ada lagi Allah akan selesaikan sebelum dia masuk syurga. Dia tak akan bawa sifat tak puas hati. Sebab ahli syurga dia tak ada lagi cerita nak santau orang, nak dengki orang, tak ada. Mereka berada dalam kegembiraan yang mutlak. Mereka berada dalam keriangan. Tuan-tuan, kita kalau kaya, kalau ada semua benda tapi hati tak puas hati dengan orang, kita tak akan bahagia lagi. Kita tak puas hati dengan orang. Tak puas hati dengan sebelah parking depan rumah kita. Tak puas hati. Tak boleh tidur malam kita. Walaupun kita ada segala-galanya. Takut nanti kan dalam syurga pun tak puas hati, tak boleh tidur juga dalam syurga. Tak boleh rehat. Tak puas hati. Muka ketak dalam syurga. Tak mungkin berlaku. Dan itu Allah sebut di sini. Kami buang semua benda tu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita kan macam fikir otak dia. Ni Ustaz, saya ni tak nak masuk syurga jumpa dia Ustaz. Saya tak suka dia. Kita tak suka sebab dalam hati kita ada sesuatu lagi. Ada sesuatu lagi. Sebab tu kadang-kadang orang bodoh fikir macam tu. Ada satu cerita, seorang ulama cerita. Seorang akan masuk syurga, luasnya begini. Ada orang tanya, Tuan Guru nak tanya sikit. Nanti dalam syurga kita masuk syurga dalam bersama isteri kita. Kalau ada isteri saya tak nak masuk lah isteri saya. Sebab dia kat dunia gaduh begini, dia tak tahan. Tension. Sebab dia duk bayang syurga ni macam gini. Tentang benda ni kita katakan sejak zaman Rasul, ada orang berfikir begitu. Ada orang kata, ya Rasulullah dalam syurga boleh tak kami nak tanam pokok kurma, nak tanam. Dia duk bayang begitu. Padahal benda dah ada siap belaka. Dia tanya macam mana, kita boleh. Kamu tanam terus berbuah. Dan dia pula tanya Rasulullah, dalam syurga ada kuda tak? Sebab fikir nak main kuda lagi, dah otak. Kalau jenis kat sini, saya nak tanya dalam syurga, Ferrari ada Ferrari. Nak Ferrari. Otak dia otak dunia. Jadi dia pun fikir macam tu. Nabi kata ada kuda, boleh terbang lagi. Terbang. Badui pun nak tanya juga lah. Unta ada unta. Dia pun, orang Badui main unta. Orang bandar main kuda. Jadi ada gambaran tasawur seorang nak benda-benda dunia dalam syurga. Walau syurga itu lebih hebat dari dunia. Ada kata, boleh tak dalam syurga kita orang nak beranak? Sebab kat dunia ni Ustaz, tunggu anak 20 tahun tak nak beranak Ustaz. Boleh tak nak beranak sana? Boleh. Kata Rasulullah, dia punya kelahiran sekejap. Ngandung lahir sebab sana tak ada sakit, tak ada menunggu-menunggu, tak ada. Dia mengandung terus lahir lepas tu. Ya, bagi orang yang nak beranak. Tapi tuan-tuan, ini kita fikir kat dunia. Macam tuan-tuan fikir tengah lapar macam mana? Fikir tengah lapar, pergi bazar Ramadan. Nak beli semua. Orang fikir tengah lapar. Bila time berbuka, dapat makan mie rebus satu je, kenyang dah. Dah tak nak dah. Dah taubat dah, tak nak dah. Tak nak. Dapat minum air segelas je, tak nak dah. Berfikir masa lapar macam gitu. Kita berfikir kat dunia, saat saya tak puas hati orang tu, dia masuk syurga juga ke Ustaz? Dia masuk ni, orang tu tak nak masuk Ustaz, saya duduk kat lain. Neraka lah. Ni dipikir kontok. Jadi Allah sebut. Allah bila sebut benda ni, sebab benda ni ada dalam gambaran pemikiran manusia. Sebab kita kan dengan marah dengki ni macam tak habis. Tentu bila marah orang, dia tak semudah itu nak habis benda tu. Sampai peringkat perang, sampai peringkat bermasam muka. Apatah lagi kita telah membentuk parti-parti, membentuk kelompok-kelompok. Kebencian tu panjang. Kita dah ada kelompok ni. Maka kita macam tak boleh. Ni anti-vaksin. Saya kalau masuk surga dengan anti-vaksin, saya tak nak jumpa dia, boleh tak? Dia ni anti kuat sangat. Dan dia pula Ustaz, ini jenis pro-vaksin melampau-lampau. Saya pun tak nak jumpa dia. Macam mana? Di sini Allah Ta'ala sebut, kamu tak ada benda tu. Hari ni kita tak nak jumpa sebab dalam hati kita ada sesuatu. Hari ni kita tak puas dia orang tu, dalam hati kita ada sesuatu. Nanti tuan-tuan, semua orang beriman. Semua orang beriman, yang ada iman dalam hatinya. Mereka semua masuk syurga. Maka Allah cabut semua kebencian. Semua, kalau kita masih ada, diselesaikan sebelum masuk syurga. Wa iman diselesaikan berdasarkan hadis tadi selepas melintasi sirat
Atau ketika mana berada antara syurga dan neraka di satu tempat namanya Qantarah. Qantarah ni tempat tinggi. Duduk situ, selesai dulu sehingga mereka berpegang tangan lalu masuk syurga. Dia punya hebat je. Kalau dalam syurga tadi tak ada, mereka masuk syurga pegang tangan ni. Menunjukkan memang kosong-kosong. Begitu nikmat syurga. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dialog antara ahli syurga, ahli neraka dan orang yang berada dalam pertengahan, dipanggil Ashabul A'raf, yang kebaikan dan kejahatannya sama. Berlaku dialog antara mereka. InsyaAllah kita akan ulas pada malam akan datang ataupun mana esok insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.